8. Yang keduanya sebab keluar mani daripada lelaki. Ya ke? Ya. Ulang. Lepas tu baru lu tu takut kajilan. Ayat dengan lagi. Ha? Ada. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana waj'alna minal muflihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى. Dan keduanya sebab keluar mani daripada lelaki atau perempuan yang cukup umurnya 9 tahun tahdidan atau lebih. Dan keduanya kedua daripada 6 sebab bagi wajib mandi. Pertama dulu iaitu sebab mati seseorang anak Adam ni, iaitu pada masalah mandi ni, masalah mayat orang Islam lah, mayat lepas ni. Yang kedua sebab bagi wajib mandi itu sebab keluar mani, keluar air mani daripada lelaki atau perempuan. Ini naat bagi kedua-dua ni, lelaki dan perempuan yang cukup umurnya, umur lelaki dan perempuan tu 9 tahun. 9 tahun tu tahdidan ay ala sabili tahdidin, atas jalan genap, makna cukup sempurna 9 tahun. Dia dalam bab kiraan umur ni ada tahdidan, ada takriban. Kalau takriban bahasa kita kata lebih kurang, macam kita dengan imam, jangan bagi lebih daripada tumit kita dengan tumit imam, ataupun tumit kita dengan tumit makmum yang di hadapan kita ni lebih daripada 3 hasta takriban. Takriban lebih kurang. Ataupun 2 qolah. 2 qolah pun ukuran ni takriban juga, lebih kurang sikit apa lah. Ada takriban ni lebih kurang sikit tu tak apa lah. Tapi kalau tahdidan ni mau tepat, mau genap sungguh 9 tahun, kalau tak cukup sehari pun tak mau. Kerana kalau umur dia 8 tahun lebih, lagi 2 hari pun tak cukup 9 tahun, maka mani dia tu dihukum sebagaimana kencing saja. Mani dia dihukumkan kencing, maknanya dia tak mewajibkan mandi. Apa dengan keluar mani, keluar mazi, keluar wadi apa tu. Tapi kalau bab kiraan mani yang diiktibar kata wajib mandi itu mestilah keluar daripada lelaki ataupun perempuan yang sudah cukup umurnya. Cukup tu genap, makna kena cukup tepat kena 9 tahun atau lebih. Kena bawah daripada 9 tahun itu
dia tak dikira sebagai mani. Mani sebagaimana dia bahas dulu lah, kan. Syarat-syarat mani dulu ni. Syarat keluar tu mani yang pertama, dia mesti air itu dalam keadaan terpancar-pancar. Mani dia ciri-ciri dia mesti keluar terpancar-pancar. Kalau kencing dia hanya terpancar, dia tidak terpancar-pancar. Bahasa Kedah kita kata terpancut-pancut. Mani dia tak dulu tu. Dia mesti, dia tak boleh buat lagu benar. Tak direct kan? Dia tak boleh buat depan mau sopa dengan kencing. Dia mesti keluar pancut demi pancutan. Tu ciri-ciri mani tu. Walaupun tak ada rasa sedap apa. Dia salah satu daripada 3 ciri mani tu. Yang kedua, keluar mani ni dalam keadaan kita berasa lazat, sedap, walaupun tak terpancar-pancar. Ni masalah keluar mani sikit. Nak pancar tu kan, berasa keluar kan. Yang ketiga, dia mempunyai bau. Mani dia ada 3 ciri tu. Bau dia ni, kalau waktu kering macam putih telur, kalau waktu dia basah macam tepung yang diuli dengan tepung yang sudah diuli, ataupun bau ulama Arab kata macam mayang kurma muda. Ada bau dia tu. Pinang tu bau tu. Pinang tu bau. Semua ana. Dia biasa bau tu. Tidak tahu mana. Dah biasa bau pinang lah. Buat kajian tu tak? Dia. Itu ciri-ciri mani. Tu kalau ada salah satu nama mani, walaupun atas warna apa sekalipun, kan. Ni keluar mani ni dia tak syarat dengan jima'. Jima' kes lain, kan. Jima' nanti akan datang waktu. Ni semata-mata keluar mani. Sama ada tafakur ke ataupun dia istimna'. Istimna' ni dia pesah bagi keluar mani. Dengan lain bahasa ni kena sebut juga lah benda-benda ni kan. Bab hukum merancap lah. Istimna' dia kena sabit wajib mandi. Sama ada keluar tu jalan halal ataupun jalan haram. Tidak cara. Keluar saja mani sebab berharam dosa ke ataupun tak berdosa. Tak berdosa mimpi lah. Mimpi lah. Saya mani kita ni dia cukup tempoh dia. Kalau dia penuh dia akan keluar. Dia akan keluar melalui mimpi lah selalunya. Pangkat kita ni wayan. Lama tak mimpi tu tak penuh tak? Ada masalah. Dan masalah ulama kata orang yang sihat ni mani dia 3 hari 2 hari penuh. Sebab tu disunatkan jima' sekurang-kurangnya 2 kali seminggu. Tengok dalam bab asra' jima' baina zawjain. Minimum lah. Dia sekurang-kurangnya dan eloknya 2 kali ataupun 3 kali seminggu. Tolak orang baru. Orang baru dia lain. Ini tak apa. Tak apa. Dalam kitab bab tu dia memang ada bahasanya. Imam Ghazali bahas. Tok Sufi Usah. Tu bab mani ya. Bab keluar mani. Habis tu. Dan ketiganya sebab wati. Apa makna wati? Ni ke depan. Atau kena wati. Wati ni dia jadi fa'il. Kena wati ni dia jadi maf'ul. Ni ghalib dia wati tu nisbah laki-laki lah. Kena wati ghalib dia perempuan lah. Wati kena wati. Asal makna wata'a yati'u ni pijak. Kita jijak dengan kaki sudut lurah wata'a yati'u. Makna pijak. Bukan makna lughawi, dia makna istilahi. Bila sebut wati iaitu jima'. Apa makna jima'? Apa maksud wati ni? Iaitu yang kata wati itu menggaibkan, melenyapkan, menenggelamkan oleh laki-laki akan hasyafah zakarnya. Itu yang panggil ittiqa'ul khitanain. Ittiqa'ul khitanain, berjumpa 2 khitan. Khitan laki-laki sekadar kepala hasyafah. Khitan perempuan dia dalam.
Dalam tu dalam mana? Sekira-kira panjang dah ni sekadar tenggelam kepala hasyafah. Walaupun masuk sekerat, tapi tenggelam kepala hasyafah, maka mewajibkan mani walaupun tak keluar mani. Hukum fiqh dia gitu. Sama tenggelam. Itu perempuan kan. Orang lelaki kena libat. Kena mandi lagi lah, kena libat. Kena. Masuk hasyafah dia hukum had pun. Sadar kan. Dia apa nama, kalau hukum hudud pun selagi mana tak lenyap kepala hasyafah, dia hanya takzir. Apabila lenyap kepala hasyafah masuk dalam, dia permulaan lazat jima' bila tenggelam kepala hasyafah. Dalam bab-bab ulama fiqh dia bahas hadis bab undang-undang kan. Jadi kalau dalam sabit bab hukum hudud, orang yang kena had dengan sebab berzina ni, sama ada dia muhsan ataupun ghairu muhsan, dia tilik tengok ke sekiranya lenyap kepala hasyafah baru sabit hudud. Kalau tak lenyap lagi, dia hanya takzir. Takzir ni hukuman yang diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah. Pemerintah tengok untuk menyedakkan dia kembali nak buat guna. Cuci zaman 10 tahun cuci. Tengok buah kasut Jepun gantung dilihat kan? Hidup di simpang 3 tulis aku bodoh. Lepas lalu aku bodoh. Itu hak menyedakkan dia. Kalau pangkat kita tak heran. Kalau menteri kena ayat lagu tu malu kan. Itu nak menyedakkan dia. Tengok kan kebijaksanaan pemerintah. Ni tak jadi ni kan. Daripada kena suruh puasa 2 bulan betul-betul ni. Tengok atas pemerintah. Kebijaksanaan. Tu nak jadi pemerintah pun nak cari hak bijak. Kan? Pemerintah pun 2 kali 5 ya. Nak selesai ke mana? Nak debat hak tu dia kena lenyap kepala hasyafah. Atau qadarnya. Qadar ni sama panjangnya. Sama panjang hasyafah. Kan hasyafah ni kepala zakar lelaki-lelaki lah. Atau qadar ni nisbah bagi orang yang tidak ada hasyafah. Dikira qadar. Kan? Kalau kata qadar dia qadar hasyafah ni dia kena tengok bangsa keturun kita. Kalau kita bangsa Melayu lebih kurang tu je kan. Kalau kata Jepun dia pendek sikit. Kalau kata negro dia panjang sikit hasyafah dia. Sebab kedudukan rahim bagi perempuan negro pun dia tak semua, dia lebih dalam. Bab-bab dulu ni untuk qadar ni bagi orang yang tidak ada kepala hasyafah, menggaibkan, menenggelamkan tu ke dalam faraj perempuan. Saya makna faraj lubang. Maksud faraj ni kemaluan, kubul. Istilah semua istilah farjun ni. Farij karbana, lapangkan, kosongkan, ruangkan akan duka cita kami kan, kesusahan kami. Farajal farjun ni makna lubang lah saya dah. Lubang hidung pun farjun. Tapi di segi istilah tak panggil lah faraj lubang hidung. Sebut faraj itlaq. Faraj ni makna kemaluan. Jadi laki-laki yang melenyapkan hasyafah zakar dia ke dalam faraj perempuan, itu satu. Atau ke dalam dubur lelaki. Syarat dia ghaib kepala hasyafah. Kalau tak lepas kepala hasyafah tak wajib mandi. Atau khunsa, masalah ketiga, laki-laki yang melenyapkan dia punya hasyafah zakar dia ke dalam dubur khunsa. Khunsa ni atah pada laki-laki, jangan atah pada perempuan pula. Kalau atah pada perempuan ke dalam faraj khunsa, pada khunsa dia tak wajib mandi. Sebab bila kita lenyapkan hasyafah ke dalam faraj khunsa, boleh ihtimal dia laki-laki, maka faraj dia, kemaluan dia tu dikira sebagai zaidah. Zaidah ni sampai kita buh dalam mulut ataupun dalam hidung, habis pada zakat tu kan tak wajib ni. Ini benar-benar hukum hakaman. Buh dalam mulut, buh habis pun tak wajib ni. Pasal apa? Dia kan faraj dan dia bukan dubur. Ni
Faras ni dia ada khunsa. Bila khunsa dia boleh iktibar, boleh ihtimal. Kata yang kita masukkan itu zaidah. Bila zaidah hukum dia sama macam mulut dengan hidung. Segi sudut hukum fikah lah. Atau perempuan ataupun dubur perempuan ni semua atah pada lelaki-lelaki ni atau ke dalam dubur perempuan. Ghayah ta'mim pada kata menggaib akan kepala hasyafah tu, dan jikalau tiada keluar mani sekalipun. Dia akan pada dua ni sana. Atau kepada lelaki-lelaki. Jadi atau ke dalam dubur khunsa atau ke dalam dubur perempuan. Masalah dia masalah nahu ni, kita nak i'rab kena tahu sah masalah. Dari segi sudut nahu boleh atau kan khunsa atau pada perempuan boleh. Tak kedai kalam dia menggaib oleh lelaki-lelaki akan hasyafah zakar atau qadarnya ke dalam farash khunsa. Tak kena masalah, tak kena. Sebab tu dia tak boleh hantar situ. Kan? Dalam kaedah nahwu dia panggil iza sahal ma'na sahal i'rab. Contoh dalam bahasa Arab mah akala Zaidun al-khubza. Zaid makan roti. Kalau nahwu boleh baca akala Zaidan khubzun. Kan? Roti makan Zaid boleh baca. Tapi makna dia gitulah kan. Orang panggil ada maf'ul ada fa'il. Kalau khubzun tu jadi fa'il, maka yang dimakan itu adalah Zaid. Sah mana? Mana boleh roti makan orang? Nak i'rab tak boleh Jadi nak baca lagu tu tak sah makna. Nanti kaedah nahwu ni nak atah mana pun kena tengok sah masalah fiqh. Atah tu bukan boleh buh ikut dan. Dia kena tengok sah tak masalah. Kalau sah masalah baru pasang atah. Kaedah nahwu. Nahwu ni dia ikut pada sah masalah fiqh. Barih boleh ke dia? Kan, tapi makna kena tengok masalah fiqh tepat tak dengan murad fuqaha. Kalau tak tepat tak boleh gitu atas situ, dia kena atas sana. Dan jikalau tiada keluar mani sekalipun, ghayah dia sehingga tera mana yang kata wajib mani walaupun tak keluar mani sekalipun, maka jadi junub. Junub ni nama bagi orang yang berhadas janabah. Janabah tu kena pada diri hadas. Macam ridah. Ridah tu kena kepada perbuatan-perbuatan yang mengeluarkan seseorang itu daripada Islam. Orang yang lakukan tu dia panggil murtad. Kalau junub ni kena kepada diri orang yang ada hadas janabah. Diri hadas tu janabah. Dia punya simpa'il dia junub. Orang yang orang kata orang yang ada hadas janabah dia panggil junub. Maka jadi junub orang yang mewati. Ni nisbah laki-laki tadi lah. Dan orang yang kena wati ni nisbah kepada farash perempuan tu, atau menggaib lelaki akan hasyafah zakarnya atau qadarnya ke dalam farash atau dubur jin, walaupun jin sekalipun kena mandi. Sebab jin dengan manusia ni boleh kahwin. Pendapat dhaif dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab Matla'in Badrin kan dia sebut, sebahagian ulama mengatakan kita dengan jin ni tak boleh kahwin pasal lain bangsa walaupun sama-sama mukallaf. Tapi kata Imam Qamuli kata boleh kahwin. Tapi kahwin dengan jin ni dia tak sama dengan kahwin dengan manusia. Sebab Allah buat alat kelamin tak sama. Alat kelamin tak sama. Sebab kalau kita dengan orang perempuan, dia basah belah perempuan. Kalau jin, dia basah belah lelaki-lelaki, farash dia kering. Kalau kita menikah dengan perempuan jin, kering sama kering, nak roti nak apa? Dia farash jin ni, dia tak sama dengan farash manusia. Birthday boy. Farash jin, ni cerita abad ilmu jin pula. Jin ni dia punya kemaluan dia berlubang. Kemaluan jin ni dia berlubang. Tak. Bila dia mula nak jimak isteri dia yang sama-sama jenis jin ni, kemaluan lelaki-lelaki ni akan keluar.
Pelincir dia ada pengayak mazi tu. Kita orang jantan berlubang lah. Sebab dia tak boleh. Ini dia belajar dengan Tok Guru ajak ilmu jin ni. Dia ada tak? Dia kata entah kalau training kat jin dia sedap nikah. Bukan dia syok ni lah. Awak. Dia kata pasal kemaluan jin ni dia ada lubang. Sebab tu bila dia nak jimuk isteri dia akan keluar cecayak daripada lubang sini. Sebab perempuan kering. Jin perempuan kering. Kita yang bunian tu. bunian sama jin. Tak jadi. Ha? Oh. Maka Dia nak beli, dia tak mau, dia mau nak kena origin. Dia tak ada kelazatan tu, dia tak ada. Sebab tu kita nikah dengan jin. Memang ada yang beli anak apa semua tu, pandai sikit lah. Jin ni kalau nikah tak tahu tengok, dia memang kaki tak rapat. Kalau dia atas rupa manusia, kaki tak rapat. Kalau atas rupa jin kot kita tak gamak apa. Kaki tak jejak bumi ni. Bila ada seorang cikgu, tapi dia pergi di Mekah tu, bini mati. Dia pergi jumpa dengan seorang perempuan, dia kenal. Nikah serak. Nikah di Padang Arafah musim haji. Wah balik main. Lama nikah taklah tahan sabar dia pun. Jadi mak tak boleh. Tak masuk. Kali pergi jumpa tu. Dia telefon nak jumpa mai sampai di rumah tu. Perempuan ni tak mau masuk. Duduk dalam kereta. Sampai sudah ajak masuk, tak mau masuk. Perempuan tegur. Mai dah abang kata ni dia tak mau masuk. Ha, entah kenapa paksa dia masuk. Pergi pujuk dah kali. Oh ni pergi datang kereta tu dia riau. Riau. Tak apalah, mai masuk kita nak bincang ni, dia tahu lah. Ha. Tak lagi cah rahsia. Masuk macam mana? Duduk riau. Riau nak cakap dia riau. Riau nak cakap dia riau. Oh, dia bunyi tak selesai. tak mampu buka. Ha, dia tak mau buka rahsia. Dah dia kata, kau mangkit piduk diri tang sat. Diri sat tang. Okey dia. Oh, ni ambil di 5 petang kan. Pegang. Tak ada beling. Tembui. Kaki dia tengok. Dari tepi selok kaki dia. Dia pergi angkat tengok, pum pingsan. Dia jaga tu mai, dia satu hun tak apa. Dia pakai kain labuh. Nampak macam sokset. Tu kalau kata nak nikah pasal. Aku tengok. Dia rapat lagi. Syarat tambahan selain buka tangan. Al-Mujin lah, ada kena bab ni saya kata api. Okey. Tukar orang Melayu tu kata tu boleh tengok bawah kat kaki tak rapat. Apa sama tu. Tapi memang betul lah, dia tak apa. Satu hun. Tu hun lah. Sikit sangat. Sikit lah. Tu banyak lah. Tak, memang tak kapat. Nak bukti dia tak tu beli duit. Lepas tu cerai. Terpaksa pisah. Nikah tak boleh buat apa. Memang tak boleh buat apa. Betul memang nikah. Memang tak boleh jimat. Dia kata duduk berah sebab pasal segok. Tapi dengan segok tak boleh buat apa. Cerai. Koyau. Lepas tu hilang. Dia benda dia boleh berpuak tu itu kan dia boleh berpuak lain-lain tu kan. Jin dia boleh, dia ada. Tu dia sedih. Kata jin ni Allah bagi kat dia. Dia ada bacaan bila dia tepuk badannya, dia boleh rupa apa yang dia nak. Ha, tu kelebihan jin. Lepas tu manusia Allah tak bagi. Tidak dia nak. Bagi dia tepuk masuk bank. Tepuk jadi semut masuk bank. Tai tak. Dia jin Allah bagi tu satu amalan. Sebab tu dalam kitab Sumusul Anwar. Ha, ni surah bab jin lah. Bahaya bab jin. Jin ni nak lawan mana, jin ni nak lawan mana. Lawan jin pula lah. Lalu bab jin. Cari dia bahawa saya tak wani jin. Cari saya orang wani. Surah bab jin. Nikah kalau kita syariat kita boleh mazhab Syafi'i qadha boleh nikah. Zalim. Payahlah sawi Malaysia. Bukan dia sekupu. Dia bukan tak sekupu kita. Ha, tu kalau dia ni gaklah, dia boleh, dia pandai rak kontak mati. Tapi kalau nak nikah dengan depa kena duk alam depa. Boleh mak. Alam kita raya.
Tengok dalam kitab Sumus Anwar ni sedap lah. Antara kitab perbahasan bab jin yang dia detail daripada mukadimah sampai khatimah. Jin semua. Bab jin ni. Jin. Kitab-kitab bab jin. Atau menggaib oleh laki-laki akan zakarnya atau qadarnya ke dalam farash atau dubur binatang. Wah, yang tubuh binatang ni sama ada melalui farash ataupun dubur binatang pun wajib mandi juga. Atau menggaib oleh binatang akan zakarnya ke dalam dubur laki-laki. Ni kena pelopoh dengan binatang. Zaman lah ni kita tengok dulu masa mengaji. Dah kalau tu kita tak fikirkan. Tu bila pengetahuan kita duk tengok orang kafir menikah dengan jin pula. Tahu-tahu orang Islam putih ni setubuh kuda, tubuh dengan jin. Tu kata pelik. Tu tengok tu negeri mana undang-undang meluluskan dia kahwin dengan jin. Dia kahwin dengan jin. Nikah dengan jin macam tak ada Malaysia dah. Pelik sungguh. Tu dia ingat ulama fiqh buat je kan. Dah kita tahu lah ulama ni kasihan tapi ada. Tengok mata rupanya bangsa ni patut ulama bahas siap. Nikah dengan binatang. Satu lagi anjing paling gaya di dunia, mewarisi harta tuannya. Ya Allah, macam-macam. Tak tergelak anjing tu duduk atas apa kerusi duduk tepi kolam kan. Dia macam bos pek hitam bos jirat penuh. Ya dah. Ya Allah, awaklah dunia ni pelik-pelik. Dia tulis itu anjing paling gaya di dunia. Kita tak tahu halal bersyarji. Anjing waris kata Tuhan. La ilaha. Dia tak tahu. Dia tu kata boleh jual beli nak waris kata. Tahu kepada hamba lagi ni. Tempat. Lalu cakap. Dah misal tu manusia. Ni binatang pula. Meraib farash apa nama zakat dia. Dalam farash perempuan akan zakarnya maka jadi junub segala mereka yang tersebut itu. Semua jadi junub. Yang mewati pun jadi junub, yang diwati pun jadi junub kecuali binatang saja. Itu dia kata tiada binatang. Itu kecuali binatang nak junub apa? Dia akan apa? Tak lagu kita. Habis. Itu yang ketiga. Dan keempatnya, sebab bagi wajib mandi itu tak kala berhenti keluar darah haid. Berhenti ni dengan bahawa dimasukkan kapah, kemudian dikeluarkan kapah, tidak ada sebarang darah bau suci. Kalau lagi mana masuk, buat keluar masih lagi kapah tu ada cebisan darah, maka selagi itu tidak dinamakan berhenti. Itu saya cerita kali ya haluan. Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah dalam satu majlis pengajian dia ni, tengah dia duduk mengajar anak murid dia yang ramai ni, tiba-tiba masuk seorang perempuan di ujung. Perempuan tu bawa satu benda. Dia pasing lah kat anak murid di ujung. Pasing main depan Abu Hanifah. Dia tak cakap. Sepatah pun dia tak cakap. Main letak depan Abu Hanifah. Abu Hanifah angkat-angkat tengok. Buah ipon sebiji. Orang ramai lagi sebiji. Abu Hanifah angkat tengok. Abu Hanifah kata ada pisau. Yang nak murid lah. Yang angkat buah ipon tu dia tunjuk dulu. Tutup balik. Pergi bilik dah. Memang buah Hanifah. Makul dah cukup tinggi. Orang mana pembantu pengang-pengang. Balik. Anak murid dia tengok. Apa dia? Kan, mai bagi sebiji. Itu potong. Kau tu guru kepak makan tak apa kak. Belah-belah angkat tunjuk kat orang. Bagi balik. Apa dia tu guru maksud dia? Dia kata yang mai tadi ni perempuan. Perempuan ni sifat dia malu. Takkan mai-mai tu darah berhenti aku nak. Allah. Kan? Pelik sangat. Jadi sifat malu dia ni dia tanya dengan benda kiasan dia. Jadi dia buat mai dekat saya tadi ni buah apple. Kamu perasan tak apple? Sebelah merah, sebelah tu nak kuning sikit. Merah tu banyak mana? Merah tu banyak sikit. Darah dia keluar lebih kurang 7 hari.
Darah merah keluar 4 hari, menyusuli darah kuning sikit. Adakah darah kuning tu dikira haid? Saya ballah buah pun tu tunjuk isi dia putih. Makna dah selagi faraj kamu tidak bersih begini masuk benda, masuk kapas, buat keluar lagi tak putih kuning, lagi tu tak suci. Tu Imam Abu Hanifah punya. Tinggi Imam Abu Hanifah ni. Ya. Dah awal 4 hari, lepas tu 3 hari. Itu hebat Imam Abu Hanifah. Dia punya makbul dia tinggi. Ni ada lagi kitab tu, ada tu. Kitab Hadiqatul Azhar wa Riyahin, Syekh Ahmad Qutni. Syekh Ahmad ni nakalan dia. Tak apa. Kisah Imam Abu Hanifah. Tu mana berhenti ni? Nak tahu mana berhenti, masuk kapas, buat keluar, ada lagi sebitan darah. Kalau masih ada darah, mana darah tu tak kira berhenti, dia mau masuk kapas, buat keluar, tengok tak ada dah, putih lagi kapas tu. Maka masa tu darah dia berhenti. Boleh tahu lah, kita ayat kencing keluar pun berasa. Lepas tahu lah lepas. Kita tak nak mulak darah buat muskil pula. Habis. Dan kelimanya berhenti keluar darah nifas. Apa dia haid, apa nifas lagi akan datang ke depan. Ni nifas ni dia bersangkut dengan beranak. Kalau tak beranak, tak ada berlaku nifas. Dan sama ada beranak. Yang kedua, keguguran. Perempuan yang gugur pun main darah nifas lah. Jadi kita faham nifas tu beranak ya. Nifas ni bersangkut dengan peranakan. Sama ada gugur ataupun beranak beradat ataupun tidak beradat. Beradat ni beranak jalan biasa. Tidak beradat beranak melalui operate ataupun beranak ke bawah pusat ataupun beranak ke rusuk kiri. Ada ke orang lagu tu? Ada ini contoh. Macam dalam kitab Abu Jeremy Iqna' disebut para anbiya, sebahagian ulama mengatakan para anbiya ini dilahirkan di bawah pusat. Allah buka jalan bawah pusat. Tak mau jadi macam orang biasa punya mulia para rasul. Nabi Allah Isa, Nabi Muhammad pun sebahagian ulama kata Allah buka rusuk kiri. Keluar aku ni. Keluar aku ni betul keluar darah. Ada mana ada? Ada keluar ke jalan biasa. Keluar ke jalan biasa. Tu pun beranak tu. Lepas benda beranak tu keluar darah. Ni pas walaupun keluar ke rusuk pun. Tak ada lah orang kita ni. Kan? Anbiya ada begitu. Ya Nabi Isa. Nabi Isa ni bagian ulama kata Jibril hembus angin ke lubang tengkok baju Maryam. Belah bagi, belah tang dia mana? Ada lain. Digelar dengan apa nama Ruhullah. Tiupan Allah. Mana tiupan daripada malaikat Allah. Tiup dari tengkok baju ni. Orang alim pergi mandi kaum Bani Israel zaman tu mandi telanjang. Mandi ramai-ramai Maryam dia malu. Hak lain tak ada mandi betul tahu tu. Kaum Nabi Musa macam tu. Nabi Musa mandi telanjang di sungai. Memang tu pun ada belayak. Daripada kata Musa ni teluk buruk pun. Tu yang tak mau mandi dengan kita, dia pun campur betul. Dia tengok hangku. Memang Bani Israel zaman tu mandi gitu. Tengok hangku betul. Nabi Musa tak mau dia Nabi. Dia mandi seorang-seorang dia. Kata, tu lain pada teluk buruk tu. 2 hari tu Nabi Musa tak kain atas batu. Batu tu buat berlari. Nabi Musa pegang kain. Kau tengok. Wih, elok. Kau balas kata, oh molek. Molek. Dia kata, butir-butir pak tu. Bawa lah. Oh, molek Nabi Musa. Bawa lah. Tak ada buruk kan. Memang umat dia tuduh Nabi Musa buruk telur. Sebab tu tak pernah mandi dengan orang. Kain tu buat pelari. Berikan kain tu nampak. Maryam balik mandi tu, Jibril duduk turut belah belakang. Dia tegur Maryam tak mau cakap. Alah abang kata saya ni utusan daripada Allah.
abang ada nak mengandung, Allah dia kata, walam aku baghiyah, bukan pernah buat wajah berzina ke apa ni, tik lubang tengkok ni mengandung tu Nabi Isa. Ulama keluar kot ni sebagai ulama ni. Sebagai ulama atas keluar bawah besar, sebagai ulama atas keluar jalan adat. Itulah dalam kitab Abu Jami kena ada cerita. Tu kalau main darah tu nipah dah tu. Kita keluar bukan jalan adat, jalan biasa manusia ni. Mana-mana. Dan keenamnya daripada 6 sebab wajib mandi itu wiladah. Apa makna wiladah? Ertinya beranak. Apa maksud dengan kata beranak ni? Murad dengan kata beranak istilah fiqh kata wajib mandi ni iaitu habis keluar sekalian juzuk seorang anak. Keluar habis juzuk dia. Mana kalau ada jari dah tertinggal belah dalam putih, kena keluar habis tu dulu. Barulah wajib mandi. Tak iktibar lagi bab dia nifas ke apa. Semata-mata beranak. Sebab ada juga perempuan yang beranak tapi tidak ada nifas. Sayyidah Fatimah, Fatimah Az-Zahra. Fatimah dia bukan ada nifas. Sebab dia tak ada nifas, sebab dia tak ada haid. Ini wajib belajar tu. Kalau kata ada nifas tak ada. Sebab tu apa nama Fatimah beranak kat Sayyidina Husin lepas maghrib. Pukul 10 maghrib mandi wajib mayang Syah. Tak ada nifas. Fatimah dia tak ada nifas. Kelebihan Allah beri kat dia suci ni malam tu. Walid manusia ni kalau tak ada haid payah boleh nak. Dia ikut kitaran haid tu kesuburan dia tu. Tapi Fatimah dia kecuali. Nikah Sayyidina Ali boleh 4 orang kan. Lelaki 2, perempuan dah Umm Kulsum seorang ni. Seorang yang nama Zainab. Tu Hasan Husin. Hasan abang Husin ni. 2 orang lagi perempuan. Sayyidina Ali mati Fatimah, dia nikah lagi 6 orang. Dan ada hamba sahaya 14 orang. Sayyidina Ali akhirnya anak dia semua 38 orang. Sayyidina Ali ramai lah 38 orang. Dia tahu Hasan Husin dengan Fatimah, dengan bini lain, dengan hamba dia 38 orang. Ali ni gagah Musa, gagah Ali. Kekuatan dia sama macam Musa. Dia kuat zahir, kuat batin. Dalam syarah hadis sebut Sayyidina Ali kekuatan dia jimat sehari 60 kali tanpa makan tongkat Ali. Ali kekuatan hebat Ali. Saya panggil tongkat Ali. Kekuatan dia, ibadat dia hebat, makrifat dia hebat, ilmu dia hebat, hebat belakang Ali. Fatimah beranak tak keluar pun ni pas. Tu kes beranak tu wajib mandi. Dia mandi lepas pada tu pukul 10 masuk Isyak tu maghrib bayar Isyak. Allah. Fatimah Az-Zahra. Atau sama ada keluar dengan jalan beradat, atau tu itu apa? Atau betul ya, itu iaitu habis keluar sekalian juzuk seorang anak itu, sama ada keluar dengan jalan beradat atau dengan dibelah perut ibunya. Tapi masalah keluar basah, keluar tak basah ni ada perincian dalam kitab-kitab lain. Dalam kitab-kitab lain disebut, kalaulah seorang perempuan melahirkan anak dalam keadaan anak tu basah, maka tidak ada khilaf di kalangan ulama mengatakan ibu tu wajib mandi. Tapi kalau dia beranak dalam keadaan kering, tak basah kan, maka pendapat yang qaul yang asah wajib mandi, qaul yang kata tak yang mandi. Adakah orang beranak tak basah? Ada Nabi kita beranak tak basah kan, madhunan nazifan. Nabi dilahirkan dalam keadaan bersih tanpa ada sebarang cemar dan kotoran. Kita ni semua keluar berlemah. Nabi tak keluar dalam keadaan bersih, nazif, madhunan, berminyak, berkilat, menggelip,
badan Rasulullah makhulatal ain, dalam keadaan bercelak kedua mata Nabi, maqtu'an dan siap, di keadaan khatan dan putih tali pusat. Tali pusat putih dah. Khatan pun siap dah. Maqtu'an. Maqtu'an, maqtu'an. Maqtu'an tu putih tali pusat, mana banyak-banyak tali pusat tak payah khat. Khatan siap dah. Itu kelebihan irhas Nabi tu. Nanti nak agak masalah bekah kan, jarang lah kita kata beranak-beranak tak ada besar selalunya berlemui. Sama masalah beranak ni dengan orang guguk, sama ada keluar tu dalam keadaan keluar anak kan, dia nama guguk ni kandungan tak sampai 6 bulan. Nama guguk tak sampai 6 bulan, istilah fiqh kata nama guguk, sama ada dia keluar dalam keadaan berketui daging ataupun dalam keadaan segumpal darah. Alaqah. Alaqah ni mana daging yang pekat dan lagi pula melekat. Alaqah tu lagi apa tu? Dia dalam bab kandungan ni, kalau kata usia kandungan, mula-mula proses manusia ni amsyaj. Dan amsyaj ni pencampuran mani. Mani duduk sebelah hang aku dulu. Mani lelaki, mani perempuan ni bila Allah kata jadi anak, baru bercampur kedua mani. Bila bercampur kedua mani, proses bertukar tu menjadi segumpal darah. Arab panggil alaqah, darah yang melekat. Bila kita ambil balin di dinding, kelepak lekat di dinding tu. Kalau darah biasa kita balin meneleh, alaqah tak meneleh. Balin ketepuk lekat di dinding tu. Ada nama alaqah. Kemudian bertukar menjadi mudrah. Mudrah ni mana satu mamahan suapan nasi. Kita makan nasi, selalunya ketui daging kita ambil buat makan tu sana. Ni dah kan. Mana ada polok apa. Tu nama mudrah. Mudrah ni rasa mana mamah. Pasal apa daging jadi manusia tu pergi mamahan. Mamah ni pepak lah. Pasal daripada ayak mani bertukar menjadi segumpal darah, kemudian menjadi seketui. Ketui tu kan besar. Tu ya. Besar. Satu. Mudrah. Tiba-tiba terkeluar. Mana orang yang rahim tak kuat ataupun adalah kemalangan apa berlaku ada keluar. Sampai bidan pasti tengok, loh, tak ada rezeki dah. Kalau tak keluar ni jadi budak. Guguk. Maka bila kita guguk, seandainya datang darah selepas guguk tidak melebihi 15 hari 15 malam, maka dikira darah nifas. Tak mesti keluar hari guguk. Segi sudut fiqh lah. Kebiasaannya bila guguk tak lama darah mai. Darah mai tak lama. Orang perempuan yang guguk darah dia tak lama macam beranak. Guguk dia ke 15 hari 15 malam. Dia jangan lebih 15 hari. Kalau sampai 16 hari baru keluar, tu bukan darah limpah dah. Dia keluar dalam sekitar hari pertama, jangan bagi lebih 15 hari. Keluar hari ke-7 mesti kira limpah. Kita nak kira 40 hari tu ambil mana? Ambil tak hari ke-7 ke hari mana? Dia ambil pada hari beranak. Jangan ambil hari ke-7. Hari ke-7 sifat 7 kan, limpah dah. Kalau biasa ada orang perempuan ni, dia ikut kitaran haid. Haid dia kebiasaan dia main sebulan berapa hari. Dia main 7 hari. Maka kebiasaan dia darah nifas dia akan main sekitar 30 hari. Dia tengok darah haid yang tertahan. Sebab tu dalam ta'rif darah nifas ni damu haidin mujtami'in. Darah nifas tu darah haid. Dia kan darah sin. Darah haid yang terkumpul di dalam rahim. Selama 4 bulan ni Allah tegah daripada keluar darah. Sebab itu orang yang mengandung dapat tahu dia mengandung bila tak main darah. Kalau ni senang lah. Kencing-kencing bubuh sampai dengan test COVID tu kan. Nenek tengok, oi, Puri tak senang kan. Lekat lah, naik tu. Bukan COVID lah. Positif. Dulu mana ada kan. Orang tua dulu tahu kata lekat. 2 bulan dah tak main ni.
Aisyah nak boleh pula. Sama-sama nak boleh pula isu tu muloya tu. Betul-betul. Aduh kan dulu gitu lah orang tua dulu mana ada alat apa-apa. Dapat tahu kata mengandung pun kes tu kan darah tak main. Sebab tu 4 bulan Allah tahan darah tu. Kata damu haidin mujtami'in. Darah nifas ni darah haid lah saya. Dia terkumpul bila dia terbuka balik dia akan keluar sedikit demi sedikit mengikut kitaran haid dulu. Kalau sebulan dia main 7-8 hari, maka jemput lah 8, 16, 7, 14, 30 hari. Lebih kurang tu ya. Dan nak lebih pun sikit sehari dua. Dia akan main ikut kitaran. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i sebanyak-banyak nifas pula 60 harian. Pasal dia ambil sebanyak-banyak nifas haid 1 bulan 15 hari. 15, 60. Sebab tu paling banyak nifas dalam mazhab Syafi'i itu 60 hari. Mazhab Malik, Imam Malik kata fala hadda lahu, tak ada had. Kalau habis 100 hari pun nama nifas tu. Mazhab Malik, mazhab Maliki. Bab haid nifas ni dalam kitab kita ni tak panjang kan. Nak bahas panjang perbahasannya dalam kitab Jawi lah. Kalau di sebuah kitab Jawi ni, kitab Buriyah, kitab Sabilai panjang. Bab haid nifas payah tak betul. Lagi panjang kitab Majmu'. Kitab Majmu' ni 150. Dah 50 surat bahas haid sahaja. Punya payah Imam Nawawi bahas. Sampai kita mengaji pun tak faham. Kita kata sakan Nawawi. Dia nikah pun tak. Tapi halusi dah ilmu Imam Nawawi. Dia bahas haid nifas ni. Berapa ratus muka surat. Bahas apa ulama alim tu. Kawan saya seorang dah turut pergi mengaji. Tak nak mengaji ke? Dah tengah bahas nifas boleh. Pergi juga mengaji. Mengaji kena bahas nifas. Balik keluar balik muntah tangkap pisang. Keringin dia kata. Aduh abang dah hampir fikir apa-apa. Aku senang lah ngaji bayar kita fikir. Ya apa nak buat senang kita fikir tak tenang baik. InsyaAllah doa ke Allah fikir dia sampai sikit kita. Saya ngaji mudah sebab tu saya baca kitab apa saya dah ngaji. Kata boleh ngaji kitab bayar. Tak bayar mana? Hak bayar tak payah fikir. Tengok fikir tak nampak baby. Tu warak apa tulis kan. Ke depan kau ada rezeki kita Tuhan nampak. Dekat dah ngaji kita besar-besar ni gitu kan. Mu hak payah-payah baby. Aduh dia tak minta nampak kan. Saya tapi lah tu. Kau minta Allah buka kat kita. Mai kalau Tuhan nak bagi ke depan nampak. Dia kami ngaji babalah. Dia kerja duk bahas qiraat. Mana boleh pergi kita kan. Masa duk mengaji datang apa ni kan. Arba'atun salasatun wa Abu Amr ibn Zakawal lah macam-macam kaedah dulu pak pun dia apa kita ada kaedah tu biasa sangat dalam kepala dia kaedah tu pak kita kena mengaji kitab An-Nashrifi fi qira'atin ashri kitab Imam Ibnu Jazari an Amirul Mukminin fil qira'ah mampu lah kita bahas satu masa bila kita rojak tengok balik nampak juga sikit-sikit kan. Lepas tu goreng mana pak kata pandai kerat boleh tak kata ada hak sekok tu dia kata kan. Payah Quran tak ingat dia kaedah. Malah kubra malah sughra taqlil lah. Kaedah. Sedap orang ni kiraan. Sedap bila dia baca. Syuk kita. Rasa macam boleh. Kan ada tu loop long pula. Jadi betul lepak camping. Habis. Kemudian kata syahdan bermula makna haid. Di kita kan. Maksud haid. Dalam haid ni dia ada kaedah dia. Bukan mudah-mudah faham begitu je. Haid ni dia kira masa. Dia tak kira banyak mana gerak. Kalau nifas dia kira masa serta banyak mana gerak. Maksud kurang-kurang nifas ni iaitu setitik. Haid dia tak ada titik. Dia kira masa. Berapa titik saya kira. Dia kira masa adalah dalam masa tu. Berapa titik saya kira. Nifas dia kira tak. Dia tak sama.
InsyaAllah kita akan masuk. Imam Sya'rani bahas. Imam Sya'rani dalam Mizan Kubra dia ada bahas 4 mazhab. Allah. Mizan Sya'rani, Mizan Kubra. Dia bahas 4 rubuk berdasarkan 4 mazhab. Mazhab Hanafi lebih keras. Sebab apa? Hikmah dia ada bahas. Oh, sedap Mizan Kubra ni. Mizan Kubra antara kitab yang juga sedap. Imam Abdul Wahab Sya'rani. Bila ni ada kaedah dia sebut tengok Mizan Kubra ni. InsyaAllah kita akan sambung nanti. Syahdan bermula makna haid itu keluar darah. Keluar dengan jalan beradatnya tu. Keluar dengan jalan beradat ni. Apa yang keluar wadat? Yang keenam. Beranak. Jalan keluar dengan jalan beradat tu keluar Masuk dosa. ke bawah. Atau dibelah dengan perut, itu au ditanwi' dengan maksud bukan jalan adat. Zaman dulu beranak belah perut payah dengar. Payah boleh kata tak dak belah perut dulu. Anak tu Belah tetap belah. dia kata hal tu dia nak belah. Tu guru zaman dia buat mana ada belah. Tapi tu guru tahulah kan. Belah perut. Cucuk pasal tu buat. Tu masalah dulu buah masak. Lah nak kena kait. Tu duk gaduh tak luruh. Benda tak Tunggulah bagi dia masak. Dia kata duk lama dalam tu anak kata ish. Kalau kita mengaji manaqib para a'immah, semua a'immah dulu semua betul. Imam Syafi'i 4 tahun, Imam Malik 3 tahun, Abdullah Ibn Mubarak 3 tahun, Sufyan Zawri 3 tahun. Mau mak pak depa ni mengandung lama tu kelak-kelak alim tu. Syafi'i 4 tahun. Ada lagi ulama lain nak 4 tahun mana? Kita tak pakai kaedah dia pak. Kan? Kalau tak kaya Imam Syafi'i benar pun nanti. Tik duk selalu lain. Dia kata makan tik dia tak. Takkan makan tik dia. Dia masuk dalam tali pusat. Ya Allah. Mereka punya kaedah depan Imam Muhung kita tengok tak. Lepas tu dia keluar teori gempak. Tu dia teori apa tu teori gempak orang. Kan dia dah pun. Tentang guguk Ustaz, apa nak bagi nama anak tu? Buah nama anak yang boleh musyarakah antara laki-laki dan perempuan. Maisarah, laki pun boleh, perempuan pun boleh. Talhah. Buah nama dalam kitab yang anak sebut. Kalau orang yang guguk sunat mempernama anak. Dan sebahagian ulama kata boleh juga buat akikah pun. Sebab nanti di sana ada sebahagian ulama kata jadi orang Nabi berbangga dikira nisbah bilangan. Kalau bahasa kita lah ni, kalau mengundi dikira undi. Hadis Nabi kata wala bisyikti tanakahu wa tanasalu fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Wa fi riwayah aw walau min asyikti ni kata. Tanakahu kahwinlah oleh kamu. Nabi suruh kahwin tu. Ada bini, kahwin lagi. Nabi suruh tambah bini. Dah boleh hadir. Tanasalu. Nabi kata beranak jangan duk ikat awal. semangat Muhammad. Beranak boleh beranak lagi. Fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Aku ini berbangga dengan kamu. Aku memiliki umat yang ramai nanti hari kiamat. Sebab tu Saleh Syekh kata Nabi-Nabi ni bertanding johan. Apa tanding johan? Siapa pengikut paling ramai? Nabi kata hatta minasyukti sekalipun anak yang keguguran sekali. Sebab tu dalam kitab fiqh kita dia kata sunat kita pernamakan anak yang gugur. Tapi nama kita tak tahu lah lelaki perempuan kan macam dia macam ni buh nama hak musyarakah. Boleh lelaki-lelaki boleh perempuan. Syarah tak? Syarah ni orang Melayu pun kata perempuan kan. Arab kan. Macam Akasyah. Akasyah ada ke orang perempuan nama Akasyah pada? Tu boleh tu. Nama yang
Boleh lelaki perempuan. Nasuha. Norizan. Nasuha lelaki mana? Perempuan mana? Norizan. Norizan tu. Saya kawan dah kalau kali nama Norizan dia. Lelaki ni. Kan dia tahu Norizan tu kerabat dia Raja Perak, dia Ramli ambil buat bini tu. Menteri tu lah, Menteri Permaisuri, Menteri Pasir Dua Butir tu. Dia jadi Permaisuri tu Norizan. Kalau confirm jantina ni tak buatlah. Kita buat nama. Buat nama ikut jantina. Kadang-kadang gogok bukan ada jadi kan. Tak jadi. Buat nama ni. Sunat buat nama. Lepas tu dalam bilingan anak macam orang tanya anak apa mana kita kena abang. Jumlah tu masuk lihat nombor. Tak ada. Kalau orang yang benar lidah ada sebut tu. Kalau kita abang kata Kan tak abang. Orang kira abang. hidup kan. Kira hidup kan. Dia buat nombor. Tapi tak nama muhung lah. Barangkali murad orang tanya anak ni anak tu ada kan. Tapi kalau orang hak jenis tu ni abang tak payah anak ni simpan doa kan. Kalau macam Tok Haji Sa'ad Monggui dia kan. Ya Monggui ni orang betul dengan Allah. Bini dia kata abang Ji lama tak pergi tengok Aluk Ustaz. Saya bawa naik bas. Turun Aluk Ustaz dia pegang tangan heret satu Aluk Ustaz. Habis dia heret naik bas balik. Saya bini dia kata nak tengok saja. Tak boleh. Tok Haji Sa'ad Monggui, Tok Ali Sa'ad. Dia ronda. Menteri bagi kat dia 2 bukit suruh bedak kat orang tanah. Dia bedak. Dia kata Tok Guru ambil tak? Tak ambil. Awak. So betul. Dia suruh bedak. Benak dia dengan Tuhan bukan bendoi. Tak. Orang jenis ahli benak ni sedih. Hati lagu tu, mulut lagu tu, kata lagu tu. Terus setengah-setengah Tok Guru dah Tok Guru. Ada Tok Guru beda minum kopi. Dia kerja beli kopi je. Sungguh. Haji Hassan dia cakap sungguh. Ini ya kan? Pak Haji Hassan bisa tanya Pak Haji Hassan. Tanya Pak Cik macam mana orang kata aku tu. Dia kata ada 2 lah. Satu kita amal dengan kalam dia. Satu yang kedua kita ambil dah jalan adat. Adat ni orang kita ambil lah beda-beda minum ayak. Makan sekali lah kalau bahasa kita Kedahan. Tapi orang ni ada dua jalan. Pak Cik Hassan. Kan kalau kita nak selamat lagi ihtiyat orang warak Pak Cik kata. Dia kata ambil lah minum ayak kembung pun nak makan RM50 kan. Tak jawab aku tu lah. Tapi orang betul ni tak tahu. Kata minum ayak, dia guna duit minum ayak. Tak betul benda tak. Jenis dengan Allah lagu tu kan. Dia panggil i'malu bil kalam awla min ihmalihi. Dia kata tak tahu ada kaedah lah. Kita mengamalkan dengan kalam itu lebih afdal daripada kita menghampakan kalam. Sebab tu dia ambil kata tu. Ambil lah beda-beda buah minyak. Minyak tu. Dia kan buah minyak je. Oh. Yang mudah-mudah. Tak apalah beda-beda. Kita pun kata orang payah juga. Kita ada kata larat dan layak hang bendui kan kata kan. Orang warung ni dia buat gitu. Kita ada buah minyak ada kita balas nasi apa kan. Pasal kita pakai kaedah al-adatu muhakamatun dan betul lah. Kita cerita orang situasi orang warung ni. Jadi asal nak tahu tu. Tahu ni tu. Alhamdulillah. Jenuh ni ajak.